Okey, untuk lebih para pelajar faham, saya masukkan juga dalam presentation ini refrigerant cycle. Kalau para pelajar tengok, mungkin pelajar dah tengok sebelum ini dalam pertemuan yang pertama. Kita tengok di sini, saya suka mengulang kerana supaya apabila saya ulang banyak kali, para pelajar boleh memahami dengan jelas pergerakan gas tadi. Okey, di dalam ni ada refrigerant ataupun gas yang kami selalu sebut refrigerant lah. Ini ialah kompresor. Kompresor akan pergi, kompresor ni tugasnya ialah memampak gas. Dia akan pergi kepada kondenser. Dalam saluran, dipanggil saluran discharge line. Dia akan pergi kepada kondenser. Kalau pelajar tengok kenapa sini titik-titik dan kenapa sini solid warna merah, titik-titiknya dia dalam bentuk vapor ataupun dalam bentuk gas. Refrigerant dalam bentuk gas di dalam pipe ni. Ini pipe Ini refrigerant dalam bentuk gas. Seterusnya dia pergi kepada kondenser. Di kondenser ni ada kipas. Kalau pelajar tengok dekat luar tu ada bunyi kipas kondenser fan dia panggil. Kipas untuk mengeluarkan haba. Jadi dia keluarkan haba. Kipas ini akan keluarkan haba di sini dan apabila haba dikeluarkan, refrigerant tadi daripada gas dia akan bertukar kepada liquid ataupun dia akan bertukar kepada cecair. Sebab tu saya katakan tadi refrigerant ini boleh bertukar daripada gas kepada cecair, daripada cecair kepada gas. Bergantung kepada jumlah haba yang kita serap, bergantung kepada jumlah haba yang kita buang. Okey, seterusnya daripada kondenser, gas ini akan pergi. Kenapa dia pergi? Kerana kompresor ni pump. Tugas kompresor ialah mengepam dan juga menyedut. Ini dia sedut. Dia ada saluran di hadapan satu, di belakang satu. Nanti kita tengok kompresor tersebut. Dia pump dan juga dia sedut. Jadi dia akan pergi ke kondenser dan refrigerant tadi daripada gas dia akan bertukar kepada liquid. Seterusnya daripada liquid dia akan bergerak lagi. Seterusnya dipanggil sebagai liquid line. Dia pergi kepada dryer. Dryer ialah satu alat tambahan sebenarnya untuk mengeringkan refrigerant ni. Kerana kita mungkin ada lembapan, ada habuk dan sebagainya. Dia akan tapis di sini. Sebab dalam kompresor ni macam-macam ada. Kadang serbuk besi dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang tu ada lembapan, ada udara. Sebab dalam sistem ni tak boleh ada udara. Tak boleh ada lembapan. Kita kena vacuum dia sebenarnya. Vacuum ni. Jadi dia akan pergi kepada dryer. Dryer akan mengeringkan apa saja lembapan dan juga menapis apa saja kotoran. Seterusnya dia akan pergi kepada, dia akan sampai kepada metering device. Yang berwarna merah daripada sini, daripada kompresor kepada metering device ini adalah dalam outdoor. Kompresor hingga metering device ini dalam outdoor. Maksudnya yang berwarna merah ni semua dalam outdoor. Manakala apabila dia sampai di metering device ni akan mengawal, mengontrol jumlah refrigerant yang masuk ke evaporator. Dia akan mengawal refrigerant dan seterusnya dia akan masuk kepada evaporator. Kalau kita tengok dalam bilik kita, outdoor unitnya, dia ada satu kipas, evaporator blower, tapi blower tersebut tak apa nak dengar, tak kuat sangat lah. Tapi dia blower, dia akan hembuskan udara yang sejuk. Dan apabila udara dihembuskan keluar, refrigerant tadi akan bertukar menjadi gas balik. Dia akan titik-titik balik. Dan seterusnya dia akan masuk semula kepada kompresor. Sebab tu dia bertukar daripada gas kepada cecair. Seterusnya daripada cecair dia pergi tukar balik kepada gas dan dia akan masuk dalam kompresor dalam bentuk gas. Kompresor ni hanya boleh menerima refrigerant dalam bentuk gas saja. Dia tak boleh menerima refrigerant dalam bentuk liquid. Jadi kita kena memastikan bahawasanya refrigerant yang masuk ke kompresor dalam bentuk gas. Okay, kenapa yang ni berwarna biru dan kenapa yang ni warna merah?
Ini adalah apabila kompresor keluarkan ke sini, dia dalam refrigerant dalam bentuk gas yang bertekanan tinggi. Ini tekanannya cukup tinggi, 250 psig ataupun psig pound square inch gauge. Ini pun dalam keadaan tekanan tinggi, refrigerant dalam bentuk gas dalam keadaan tinggi, ini refrigerant dalam bentuk liquid bertekanan tinggi. Seterusnya ini pun dalam keadaan tekanan tinggi tapi dalam bentuk liquid. Seterusnya apabila metering device ini mengawal, melepaskan apa yang diperlukan di sini sahaja, refrigerant dalam bentuk liquid tadi akan bertukar daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Tapi dalam bentuk cecair, dalam bentuk liquid. Masih dalam bentuk liquid. Cuma dia memastikan bahawasanya refrigerant tadi bertukar daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah dalam bentuk liquid. Seterusnya dia akan masuk kepada evaporator dan refrigerant tadi akan bertukar ke bentuk gas dan seterusnya masuk ke kompresor. Itu secara semeringkas berkaitan dengan refrigerant cycle. Dan dia akan berpusing selagi kita pasang aircon lah. Apabila kita matikan aircon, dia akan berhentilah. Dan dia berpusing sebenarnya tidak terlalu perlahan. Dia agak laju dan dia akan pusing tinggallah. Sebab tu dikatakan refrigerant di dalam ni ataupun gas di dalam ni tidak akan habis kalau tak ada kebocoran. Dia akan berpusing sentiasa. Sebab dia tak ada lubang untuk keluar. Dia tak boleh keluar sepatutnya. Maksudnya gas ini sekali pasang saja boleh tahan sampai 20 tahun. Dia tak akan hilang sebenarnya. Kerana dia berpusing. Berpusing dalam ni saja. Cuma dia bertukar daripada gas kepada liquid kepada gas dan sebagainya. Jadi kalau pelajar rasa gas akan habis, tidak. Sebenarnya gas tak akan habis. Okey? Ini contoh satu lagi refrigeration cycle. Ini dalam bentuk dinamakan sebagai low pressure cycle dan ini juga high pressure cycle. Seperti yang saya terangkan tadi, kompresor pergi kepada condenser coil ni yang ada fin kat luar tu, kat luar rumah kita, ini outdoor ya, pergi terus ke ini daripada bentuk gas, ini yang solid ini, red solid ni adalah bentuk cecair. Dan ini dia sampai kepada metering device ataupun kita juga panggil dia sebagai expansion valve. Sebenarnya alat ini ada berbagai-bagai nama. Expansion valve, metering device, thermostatic expansion valve, automatic expansion valve dan sebagainya. Banyak sekali nama untuk alat expansion valve ni. Dan seterusnya dia pergi kepada evaporator coil, evaporator, dan dia balik semula kepada compressor. Ini dia bergerak ikut anak panah ni, arrow ni menunjukkan dia bergerak, gas bergerak daripada sini ke sebelah sini, kepada condenser dahulu. Dia tak bergerak terbalik, dia tak bergerak kepada evaporator, dia bergerak kepada condenser dulu. Kenapa dia bergerak sini? Sebab sini pump dan sini sedup. Fungsi kompresor ni adalah ini sini dia pump ke sini dan dia sedup untuk daripada evaporator. Itu fungsi dia. Okey, ini adalah contoh outdoor unit. Kalau para pelajar tengok, saya dah buka, saya tangkap gambar supaya lebih jelas kepada para pelajar. Kalau kita tengok, ini dia kompresor. Yang warna hitam ni adalah kompresor. Daripada kompresor, pipe ini dia akan pergi kepada kondenser. Ini fin dia, fin kondenser dia. Kondenser ni dia banyak sekali lingkaran-lingkaran coil ataupun lingkaran-lingkaran coil aluminium ataupun kadang-kadang dia buat dengan copper kondenser. Inilah kondenser. Ni. Ini kipas dia untuk buang haba. Seterusnya daripada sini dia akan pergi kepada metering device. Metering device ni pelajar tak nampak kerana dia ada di sebelah bawah ni. Daripada kompresor dia pergi kepada kondenser, ini kondenser, dan dia pergi kepada metering device. Metering device ni kecil saja, tak besar. Jadi daripada metering device ni dia pergi kepada indoor. Dia pergi kepada sini. Dia pergi kepada sini. Dia masuk ke sini.
Dan daripada sini dia balik semula kepada kompresor ni. Dia balik semula kepada kompresor. Dan begitulah pusingan dia. Dan ini adalah sistem elektrikal dia. Kita tak usik sistem elektrikal dia. Dia ada kapasitor dan sebagainya. Kita hanya tengok kepada sistem mekanikal dia saja. Kalau para pelajar tengok apa ni, kipas ni dia patah sebenarnya, kita nak tukarkan kipas ni. Jadi ini adalah contoh outdoor unit lah. Dan ini pula ialah contoh indoor unit. Kita ada dismantle dia. Kita tengok macam mana komponen-komponen dia, frame dia, blower dia. Ini adalah film dia lah. Dan secara actualnya kita akan tengok semasa amali nantilah. Okey, saya rasa kalau pelajar ada soalan boleh bertanya. Tak ada masalah. Sebab selepas ini kita akan pergi kepada kerja-kerja amali. Saya akan tunjukkan kerja-kerja amali, tetapi sebelum tu saya nak tunjukkan beberapa perkara yang para pelajar perlu beri perhatian sebelum kita pergi kepada kerja-kerja amali. Sebenarnya kalau sekiranya kita ada perjumpaan face to face, para pelajar akan buat. Saya akan tunjukkan, saya akan demokan sekali dan para pelajar akan buat sekali seorang ataupun by group. Tapi oleh kerana yalah, kita pun tahu sekarang ni musim COVID. Jadi semua orang tak dapat bergerak. Jadi alternatif kita ni saya akan tunjukkan, mungkin saya akan buat secara sekali ataupun dua kali kepada pelajar teman, saya akan buat kali yang kedua lah. Okey. Ini ialah outdoor unit. Dekat outdoor unit ni ada dua valve, iaitu dipanggil sebagai service valve. Kenapa dia ada benda ni? Kerana kadang-kadang kita nak servis dia, jadi kita kena pasang beberapa alat yang penting lah, supaya kita boleh melakukan kerja-kerja servis lah. Yang pertama sekali, alat yang terpenting sekali yang perlu ada ialah manifold gauge. Ini dinamakan sebagai manifold gauge. Manifold gauge ini ataupun gauge, ataupun dalam bahasa Malaysianya dinamakan sebagai tolok pacarongga. Ada setengah orang panggil tu tolok pacarongga, nampak bunyi macam pelik sikit. Saya pun jarang guna perkataan tolok pacarongga tu. Selalunya kita akan gunakan manifold gauge saja. Manifold gauge ni terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali ialah bahagian berwarna biru dan juga satu lagi bahagian berwarna merah. Begitu juga hose dia ada warna biru, ada warna kuning dan juga ada berwarna merah. Nanti saya akan tunjukkan secara aktual nanti. Manifold gauge ini ada menunjukkan indikator meter. Dia ada meter secara analog, dia bukan digital. Ada manifold gauge yang digital, ada manifold gauge yang analog. Dan yang saya gunakan ini adalah untuk analog lah. Dia ada meter di sini dan dia menunjukkan jumlah kandungan gas ataupun jumlah kandungan refrigerant di dalam ni. Meter ini menunjukkan jumlah tekanan. Berapa tekanan yang ada di dalam sistem ini. Sebab cukup tak cukup gas yang kita isi bergantung kepada meter ini. Dan ada beberapa indikator lain lagi lah selain daripada meter ni. Tapi hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita akan gunakan meter ni lah. Manifold gauge ini mengukur tekanan yang berada di dalam tekanan gas yang berada di dalam sistem. Tekanan low side berwarna biru dan tekanan high side berwarna merah. Ada dua tekanan di dalam yang kita belajar tadi, refrigeration cycle tadi, ada dua tekanan, iaitu tekanan rendah dan juga tekanan tinggi.